lah. Jadi setiap batch akan ada 2 orang speaker, maksudnya 2 orang panel. Okey, program akan sehingga pukul 10, sehingga pukul 10. Jadi pukul 10 tu bebas untuk adik-adik nak log out, nak sambung tengok Netflix ke apa kan. Nak log out ataupun nak stay dengan, sebab panel kami akan stay sampai 10.30, maksudnya bebas. Adik-adik nak daripada contoh Abang Bob tadi tu dia dekat form 1. Budak-budak teringin nak borak dengan Abang Bob. Dia orang pun pergi jumpa Abang Bob. Pergi masuk link form 5. Link form 1. Tak ada masalah, bebas. Jadi pukul 10 tu kita bagi kebebasan untuk join, untuk stay, untuk log out ataupun untuk masuk ke link lain. So insyaAllah itu saja untuk sesi live untuk semua tingkatan. Terima kasih cikgu, terima kasih mungkin ada kawan-kawan batch saya ataupun alumni lain yang tengah tengok juga. Semoga kita semua dapat memberi semangat kepada INTES lepas kita keluar daripada sekolah. Kita ingat balik mana kita cikgu kita dulu, jumpa balik semua. InsyaAllah diberi keberkatan olehnya. Amin. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sekali, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Okay, Lukman on ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, cikgu kat Padang. Oh, kat Padang ni, malam duduk kat Padang. Malam-malam nampak lah cikgu ada lampu. Malam kat Padang. Kat Padang ini. Okey, boleh mula ya. Terserah kat awak semua. Okey. Saya share screen jap. Cikgu tanya, saya boleh share screen ni ke? Cikgu mute, tak dengar tu? Okey, sepatutnya boleh sebab saya dah setting semua boleh present. Okay, so saya kena tekan. Sorry. Nick, boleh share screen tak? Share screen. Ada slide kan? Mana option nak share screen? Ada tak kat atas tu? Share content. Ada tak? Content. Tak ada pun cikgu. Tak ada cikgu, saya tak jumpa. Ya. Okay, select presenter this meeting to select presenter, invite them. Okay, so saya dah buat everyone ni, everyone can present ni. Saya double check balik. Okay. Oh, okay. Yang Ada ke ni? open share tray tu. Ya, open share tray. Kalau guna yang web, dia open share tray ataupun ya. Ada tak perlu. Nick share slide. Oh, kejap. Slide. Ada ke ni? Nampak ke? Alright, nampak. Bagi full screen. Sekejap. Okay, boleh. Buat full screen ni.
Yelah, buat full screen. Right click, ada full screen. Right click pada tu PDF tu. Tak ada pun cikgu. Ha? Tak jumpa. Tak ada right click, tak keluar ya? Tak. Oh, right. Right click, lepas tu dia akan keluar tu full screen ataupun dekat view. Tengok view. Atas tu view full screen. Oh, Sekejap. okey. Okey. Yes. Sekejap, kalau saya gerakkan, dia gerak tak slide? Dia akan gerak. Cuba lah tekan. Yes. Dah tekan. Okay, gerak. alright. Cun. Okey. Go. Okay, kita mula. Bismillah. Assalamualaikum sekali lagi adik-adik, cikgu. Sekarang tajuk kita malam ni, kita punya tema lah, boleh kata pelajar dan realiti kini. Okay, sepatutnya kita start 9 suku ni dah makan masa banyak juga. Kita dah start 9.30 lambat sikit. Tajuk kita khas untuk belajar tingkatan 4, persediaan SPM dan semangat bash. Okay, next slide. Okay, next slide ni. Dah ke? Tak. Okay, thank you. Okay, jadi secondary. Carrier ni Study. Okay, saya beri sikit. Okay, saya share sekali lagi. Saya mula belajar di sekolah rendah SK Tanjung Agas kat Audition. Okay, lepas tu saya masuk jempol lah. So dapat 5A, masuk jempol. Jadi cara jujurnya saya dekat jempol, ni slide, bagi kat slide nombor 2 ni. Okay. Saya dekat jempol, boleh kata sejujurnya tak adalah, bukannya top student pun, top 50 pun tak ada lah nama saya sebenarnya. Tapi alhamdulillah rezeki, lepas habis belajar, lepas habis SPM, saya sambung belajar di UIA. Cumanya apa yang saya nak cerita dekat sini, waktu saya PMR dulu, saya result tak bagus pun. Maksudnya standard lah, dalam 6A 3B. Lepas tu tengok kawan-kawan 7A, 8A, 9A. Kita jealous jugalah kan, macam kawan-kawan semua perform kan. Lepas tu saya macam, waktu tu saya ketua batch, jadi macam adalah down sikit macam aku ketua batch tapi macam ni result kan. So saya pun masuk form 4, saya cakap aku kena comeback balik ni. Jadi rezeki, bila saya masuk form 4, comeback balik, ujian first, saya ingat sampai sekarang ni, saya dapat top 10. Dan kelas nombor 1 dalam batch top 10. Ya betul lah, standing lah dengan cerita, tengok nama Yusri, dekat nama aku dengan Yusri lah cerita, itu bangga lah. Tapi sekali dua lah sebab dah sekali dapat Lepas tu saya terus dengan SPM. SPM pun sama, tak terlalu perform pun result. Dalam saya time tu dapat 5A, 5B+. Tapi dia agak down jugalah sebab kita SBP kan. Tapi dapat result 5A ni tak adalah kata teruk. Cumanya kita sentiasa expect lebih kan. Lagi-lagi tengok kawan-kawan ramai yang straight A lah apa semua tinggi kan. Cumanya ingat tu rezeki. Rezeki kita 5A, kita kena faham benda tu. Okay, seterusnya saya nak cakap dekat sini, bila je saya dapat 5A tu, dapat SPM 5A tu, cikgu kontak saya, Lokman nanti datang anugerah kesemenangan. Takkan 5A pun dapat kan? Dia cakap, okay, sebab kamu je dapat A+ dalam LK. Aku cakap, oh ya ke? So dengan bangganya pergilah walaupun macam, kau straight A ke? Kau straight A? Tak syok dengar, kau apa A tu dapat datang sini. Saya cakap, betul perlu pergi sini kan? Tapi kita, sebab bila tengok balik result saya, walaupun saya time tu 5A, cuma alhamdulillah lah, A dalam tu ada Math, ada LK. Jadi kita dah nampak dah kita punya strength tu kat mana. Strength kita kat mana, sorry. So daripada situ saya pun decide, minta advice daripada orang lain. Saya pun sambung decide untuk sambung arkitek. Dulu kita kita ada cikgu KNZ, Khairul Nizam Zakaria. KNZ selalulah dia advice saya macam mana kan masuk arkitek ni kan. Jadi saya sambung UIA Gombak, asasi UIA Gombak. Jadi lepas untuk final tu saya dapat ada join twinning program dekat Ma'din Academy dekat India. So dia Kerala India, tapi dia sekarang dia ada base dekat Dubai juga. Sampai sekarang saya keep in touch dengan management sana dan juga cikgu-cikgu lecturer kat sana. Jadi selalulah kita buat pasal program semua, kita cuba buat program kan.
Mungkin ada rezeki, mana tahu kita boleh linkkan Intouch dengan tim sana kan. Mana tahu rezeki. Okay, dekat situ saya ada masukkan 2 lagi, Istanbul University di Turki dengan Harvard University Cambridge. Jadi Istanbul University ni dulu waktu 1 tahun tu UIA offer student untuk pergi Turki. So saya kawan ni adalah yang dapat ni, tapi bila check balik program tu tengok kita kena tambah lagi masa belajar semua, jadi ada isu certain jadi kita tak dapat pergi. So tak habis kat situ lah. Kiranya waktu saya habis belajar, saya waktu kerja, saya dapat lagi offer untuk belajar di Harvard University Cambridge. So, benda ni macam, biar betul aku dapat Harvard ni. Harvard ni top 3 dekat world lah. Jadi macam, saya macam go through balik, biar betul aku dapat offer kan. Sebabnya saya bekerja dengan satu company saya, bos-bos saya semua daripada Harvard. Jadi bila dia offer, dia kata, kita ada link untuk bawa staff kita sambung belajar dekat Harvard. So ada proses-proses dia ni semua. Tapi bila saya go through balik, tak ada masalah, cuma in term of masa belajar. Sebab sekarang online, jadi kita kena attend kelas pukul 3 pagi, 2 pagi semuanya. Jadi ada masalah kat situ. Cuma sekarang saya decide untuk tak pergilah waktu sekarang. Sebab kalau dia kata lepas habis pandemik, kita dia akan bawa bawa staff yang terpilih untuk pergi kat sana. So tinggal lah family ke apa semua kan. Dan saya dengan wife pun ada bisnes kat sini, jadi banyak benda consider. So itulah, cuma saya nak adik-adik nampak rezeki Tuhan bagi bila tiba masa ni. Jadi tak ada masalah. Result macam ni ke apa ke, dia ada jalan dia. Tuhan dah letak dah jalan dia tu. Okay, seterusnya ni career. So habis je belajar, saya mula bekerja di Herbs Holding. Di Herbs ni adalah orang kenal dengan Ali Shukri lah. Jadi graphic designer. So memang saya bekerja dekat HQ ni, gambar HQ dia hari-hari memang akan deal dengan Datuk direct lah. So walaupun dia macam ni, saya bagi nampak, Datuk ni orang nampak dia macam cakap banyak itu ni kan. Tapi waktu PKP, dia still boleh buat duit, dia still boleh buat dia punya bisnes, jalan bisnes tak ada masalah, still boleh tolong orang. Tapi itulah, kita jangan terikat dengan apa benda yang dah lepas. Maksudnya kalau dah lepas, itulah kita punya rezeki, kita terus proceed. Itu yang saya belajar daripada Datuk lah. Kalau kita nak borak pasal ni, borak nanti Q&A nanti kita boleh tanya banyak. Ya memang saya, kalau kata sajak tu dah selalu sangatlah jumpa dekat HQ ni. Selalu jumpa. Maksudnya kita orang sebab ada macam, sebab memang rapat kan dia orang sebagai bisnes, intern dalam bisnes. Okay, seterusnya lepas tu saya dapat offer kerja dekat RBA Arkitek kat Melawati. Jadi saya kerja arkitek setahun. Saya tengok saya kerja grafik setahun, saya kerja arkitek setahun. Okay, saya belajar arkitek. Saya dengar orang cakap arkitek ni ada masalah tu, masalah ni, tapi ada juga yang positif kata best ni kan. Jadi saya ni, kalau aku tak masuk sendiri, aku tak tahu macam mana. Jadi saya pun masuk arkitek. Okay, saya tahu ini life ni tak kena dengan saya. Okay, saya tak kata arkitek ni bidang yang tak betul. Cumanya dia kena minat orang, datang daripada minat kita sendiri. Maksudnya kalau orang yang betul-betul minat arkitek, dia tak kisah pun pasal masalah nak berjaga malam, ada masalah nak kerja dengan projek, nak pergi site panas-panas, tak ada masalah. Jadi saya pula terlalu banyak benda teknikal tu, saya lagi minat kalau grafik yang lebih design saya free. Arkitek pun design juga kan, design bangunan. Macam ni dekat tengok dekat gambar ni, yang Ali Syukri punya apa ni, banner ni. Tu saya lah buat tu, maksudnya sekeliling bangunan tu, kerja kita orang ada tu. Okay, sekarang alhamdulillah saya ada bisnes sendiri, boleh check Volta Kreatif, Volta Center ni. So saya buat bisnes akuan. So ni macam mana saya nak tunjuk, daripada saya pergi SPM tu, minatkan ke arah lukisan semua, dia minat design. Saya bawa dia masuk UIA, design juga, maksudnya design bangunan. So ini turn to business, yang saya tahu strength saya is design. Maksudnya kerja-kerja semua bahagian design. Jadi sekarang saya bekerja di Center Asian Leadership ni, HQ dia dekat PJ, cawangan Malaysia dekat PJ, HQ dekat Boston. So saya dapat offer ni macam, aku dulu cakap English pun tak minat waktu belajar, tapi masuk UIA memang cakap English lah. Jadi bila masuk ke company ni, bos saya Korea dengan Kanada. Jadi kita borak pun, meeting pun, saya klik saya orang Filipin, orang Kazakhstan. Jadi benda ni bagi saya experience yang mungkin boleh katakan untuk kawan-kawan, mungkin saya
dapat belajar lain lagi, dia punya culture. Mungkin lebih lah, tapi perbezaan kita, pengalaman tu lain. Contoh macam mana layanan bos terhadap kita, sebab saya dah bekerja dengan 2 company sebelum ni, dengan Architect, dengan DHerb semua kan. Masing-masing ada strength masing-masing lah. Jadi cuma saya nak cakap, pengalaman dia kerja dengan international company ni sangat berbeza. Macam mana layanan kita, bayangkan saya masuk tu, minggu pertama saya, dia tak bagi kerja. Dia suruh pergi minum dengan staff lain untuk kenal orang mana, kerja bahagian apa tugas. Dia lebih kepada tu. Tapi kita nampaklah in future kita lagi mesra, lagi senang buat kerja tu, lagi laju. Jadi communication tu penting dekat situ. Kita tengok macam mana dia build kita punya communication antara kita punya circle-circle pekerja ni sampai ke situ. Okey. Seterusnya ni. Okey, sekarang saya nak buat sharing some point I wish I learned in my student life. Student life. So, apa benda yang saya belajar daripada zaman belajar, zaman career saya, ini benda-benda yang saya nak share lah. Yang saya rasa adik-adik boleh start daripada sekarang lagi. Maksudnya benda ni, kalau kita praktikkan dari sekarang, kita sebenarnya aim untuk tambah lagi value dalam diri kita. Okay. Next slide. So, saya ada 5 point untuk sharing my opinion. Okay, first kali be open. Okay, be open ni, maksud saya, kita ni banyak sangat dengar benda-benda yang klise. Klise ni maksudnya benda-benda yang kita dah biasa dengar. Maksudnya kalau kata orang bagi nasihat ni, oh ni aku dah dengar. Okay, sekarang ni cuba kita be open balik. Kan, kita be open, kita menerima semua benda tu. Okay, contoh saya cakap pasal, first kali point saya pasal self, maksud diri kita sendiri. So kita dengar benda klise. Kita kata, kau kau jangan give up weh, kau ada problem, kau terus kau jangan down. Kita dengar benda tu, semua orang boleh cakap kan, tapi tak semua orang boleh buat. Cuba kita set balik, kita cuba tengok balik, kalau kita buat benda tu jadi macam mana. Okay, kalau katakan adik-adik pernah contoh pernah alami time masa down kan. So cuba, maybe down tu normal, natural, manusia akan rasa macam tu. Tapi bila kita try tengok balik, ni mindset aku je. Aku boleh je nak bangun balik sebenarnya. Senang je. So bila kita dah betulkan diri kita, baru kita betulkan circle kita. Maksudnya kita boleh tolong circle kita, kawan-kawan, family. Jadi contoh benda klise kita dengar. Kita dengar pasal family kan. Kau nak berjaya, kau kena jaga mak ayah. Semua orang dengar benda tu. Tapi kalau kita check balik kita punya pasal mak ayah ni, tengok waktu solat kita, betul ke kita doa mak ayah kita? Berapa banyak kita doa? Detail macam mana kita sebut? Kita doa Allahumma firli wali walidayya, doa tu. Betul ke kita faham yang tu? Saya just cakap benda ni memang kena klise lah. Maksudnya benda biasa. Tapi sebab saya just nak adik-adik faham, kita ambil benda klise tu, kita eksperimen sendiri. Okay? Sebab contoh ambil masa seminggu Okay, contoh saya masukkan terus point ketiga saya, which is one, itu God lah, Tuhan lah. So, kita dengar macam-macam orang kata nak berjaya amalkan surah-surah ni. Nak nak berjaya dalam kubur, baca Al-Mulk. Daripada sekolah kita dah baca Al-Mulk dah. Habis sekolah, you tinggal semua tu. Jadi ada amalan-amalan kita waktu zaman sekolah ni yang kita dah biasa dah dulu sebenarnya, tapi waktu you kita lupa balik. Okey, contoh scroll IG kan. Okey, terkeluarlah ceramah Ustaz Don. Okey, nak berjaya kena selawat ni, baca Al-Fatihah ni, amalkan ni je. Kita dengar klise benda tu. Kita dengar benda tu macam dah biasa dah kita dengar. Tapi kita buat ke tak? Okey, saya cadangkan adik-adik sebab masa dah tak banyak kan. Okey, sebab Nick nak cakap apa ni? Okey, saya cadangkan adik-adik ambil masa 1 minggu, separuh ke kata ambil kan masa 4 hari. 2 hari, cuba 2 hari ni amalkan benda ni yang adik-adik akan rasa sendiri tau. Apa benda perubahan yang kita dapat bila kita dekatkan diri dengan Tuhan. Maksudnya bila kita dah rasa dua ni, barulah kita rasa nak konsisten nak buat. Okey, masalahnya kat sini, bila kita tak buat sehari, kita macam down, macam malah dah skip sehari. Itu point dia, itu silap dia. Jadi kalau dah tak buat sehari tak ada masalah, buat balik hari seterusnya. Okey, bila adik-adik dah rasa dia punya perubahan tu, kan? Ini saya cerita pengalaman saya sendiri. So saya pernah rasa satu masa tu down, jadi saya terbaca amalkan 3 surah.
Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Fatihah. Saya buat seminggu, Masya Allah, dapat rasa dia punya perubahan tu. Perubahan tu dapat rasa, lepas tu dah menikmati apa benda yang Tuhan bagi. Lepas tu ada masa dah macam busy dah tak amal. Lepas tu rasa dah struggle tu balik. Jadi aku sedar benda ni terjadi kat diri sendiri kan. Jadi benda-benda tu, inilah saya panggil benda-benda klise yang kita boleh check eksperimen sendiri. Buat sendiri, rasa sendiri. Okay, seterusnya point saya kedua is learn fast. Okay, saya cerita yang saya comeback daripada PMR, comeback daripada SPM kan. Sebab waktu tu, lepas saya comeback SPM, alhamdulillah saya kat UIA dapat dekan. Jadi macam boleh buat je sebenarnya kan. So saya pun check balik apa benda yang aku buat sebenarnya untuk dapatkan yang ekstra tu. Okay, so kalau untuk adik-adik ada cikgu, ada senior. Okay, ada kawan-kawan yang pandai. So, apa yang saya boleh cadangkan? Waktu contoh katakan esok belajar fizik chapter 2, esok nak belajar fizik chapter 2 ni. So, ambil masa malam sebelum ke, sehari sebelum ke, belajar dulu. Maksudnya dengar dulu, ambil sikit. Jadi kita ada confident tau nak belajar. Cuba adik-adik bayangkan, ada 10 orang belajar dalam kelas. Awak je yang dah ada extra 3. Bila cikgu tanya soalan, awak tu angkat tangan. Sampai saya boleh jamin, sampai sekarang awak ingat awak angkat tangan tu. Maksudnya benda tu, momen tu buat kita lekat dengan kepala. Jadi untuk kita ke depan, kita kena learn fast and kita kena one step forward. Maksudnya semua benda macam tu. Belajar kena satu ke depan pada orang ni. Benda ni lagi senang sebab tak semua orang Tuhan bagi anugerah untuk belajar cepat kan. Tapi itu caranya yang kita boleh buat secara usaha kita sendiri. Okay, kalau masuk U nanti, tahulah macam-macam software, macam-macam skill kan. Jadi antara kawan-kawan saya yang perform waktu belajar dulu, diorang yang dah ada skill ni waktu belajar lagi. Maksudnya dia orang main-main, contoh kalau arkitek dia buat 3D, dia panggil SketchUp. So dia main SketchUp waktu belajar lagi, dia main game, macam pemain game je. Tapi masuk U, macam dia dah pernah main dia, so dia ke depan. Jadi semua itu memang saya boleh katakan dia punya formula lah. Dia belajar dulu, belajar sebelum cikgu bagi tahu. Sebelum lecture, maksudnya belajar sebelum kelas, ambil sikit je and then bawa masuk kelas, adik dah ada satu advantage. Okay, next point Nick. Sorry Nick, ambil masa lebih sikit. Tak apa. Okay, so big friendship. So kita nak perlukan semangat best sebab saya sendiri ketua best kan. Jadi benda ni yang saya pegang daripada dulu lah. Saya sangat menjaga kawan-kawan dari zaman sekolah, zaman U, zaman kerja. Selalu orang kebiasaannya kan, boleh tengok kawan-kawan yang masuk U dah tak ingat kawan-kawan sekolah, dia dah ada geng baru. U. Saya sangatlah menjaga kawan-kawan daripada sekolah. Even kalau dulu saya ketua batch, saya tengok ada form 4, katakan form 4 baru kan. Duduk seorang-seorang dekat ruang lega tu kan, tengok belajar. Saya giat tegur duduk kan. So dia ingat kita. So bila kita keluar nanti, mana tahu one day kita boleh sama-sama tolong kan. Dia ingat dulu dia tegur, macam nak bagi kita dapat rasa kita rapat dengan dia dulu. Kawan lain mungkin belum tentu dia cakap jumpa awkward kan. Kita nak elak benda macam tu. So bila adik-adik dah ada friendship ni kan dari zaman ni, in future percaya benda-benda ni akan sangatlah membantu kita untuk ke mana-mana arah. Kalau kata contoh nak bisnes, nak bisnes, katakan nak bisnes, kawan ni kita tahu kepakaran ni kat sini, yang ni kat sini, kita share lah dengan kawan-kawan sebab kita ni try contact. Ada satu orang dia tak minat gathering alumni, itu tak masalah lah, masing-masing lah. Cumanya saya sendiri, saya lagi minat macam jumpa kawan-kawan, jumpa balik kawan-kawan you. Sampai sekarang saya buat benda tu. Macam kawan kerja, saya dulu dah kerja dengan Dihab, dah tinggal kat setahun lebih. Sampai sekarang saya masih contact dengan Datuk sendiri, Datin sendiri. So maksudnya kita kena jaga kita punya relationship dengan semua orang. Dengan Tuhan tu pastinya lah. Tapi bila jaga relationship dengan kawan-kawan ni, maksudnya tak kisahlah itu bos ke, itu cikgu ke apa, cuba jaga relationship tu supaya kita lagi confident dalam semua jalan kita. Maksudnya kalau adik-adik nak belajar pun, kalau katakan contoh buat adik pun dalam bidang lain, tiba-tiba perlukan pakar. Contoh saya selalu kontak Muaz, tanya pasal standard, kita nak tanya pasal hukum dia pun. Muaz, kalau aku buat ni, apa hukum dia? Tapi sebab kita tahu Muaz belajar benda ni, jadi kita tanya. Orang lain belum tentu dia akan pergi ke Muaz sebab dia tak close dengan Muaz. Macam tu. Itu point saya lah. Okay, seterusnya do what you love, nombor 4.
Okey, nombor 4 ni dia simple. Semua orang akan cakap, okey, buat apa yang kau minat, buat apa yang kau suka semua benda kan. Tapi jangan cari minat, jangan pergi ke arah minat yang kita kena cari. Aku minat apa aku minat, tak payah cari. Kalau dah kata straightforward, apa benda yang minat? Okey, contoh, kalau katakan duit, minat duit, siapa tak suka duit kan? Simple, kita kata minat duit. Jadi apa jalan nak ke arah duit? Oh, so kalau kata nak dapat duit banyak, bisnes ke, orang nampak bisnes ke, orang kata kena kerja gaji besar ke apa. Okay, so kita dah nampak track kita, money, and then belakang dia kerja, gaji besar. Macam mana dapat gaji besar? Kerja dengan company yang okay, company stabil, tak ada masalah. So duit extra tu boleh bagi kat mak ayah semua, pasal niat macam tu. Lepas tu tengok balik belakang macam mana nak capai ke arah kerja tu. Belajar kena perform ke, kadang-kadang tak perlu nak perform pun. Tak perlu nak perform pun, tapi ada skill yang awak bawa untuk dapatkan money ni. Faham? Jadi contoh kalau katakan macam Bob tadi dia cakap kan, dia kata budak-budak jadi YouTuber kan, sebab dia nampak oh simple je buat macam ni, dapat duit, so money dia nampak. Okay. Tapi in term of Islamic pula, kita tengok benda klise-nya apa. Orang kata nak murah rezeki, duha, buatlah duha. Sebab kita dah ada aim money tu, dia tak ada salah kita nak letak apa aim pun. Jadi biar cara yang betul-betul. So kalau kata kita letak money tu as kita punya target, maksudnya, tapi niat lah, niat money tu nak ke mana, nak sumbang ke, nak bersedekah ke apa, dah pasal niat, strategi yang ke arah apa yang kita suka. Macam-macam lah, orang suka food, orang suka travel simple je, nak travel free, pergi sponsorship, belajar luar negara, dapat travel. Tapi kita yang susun jalan tu. Mungkin travel sama belajar tak adalah daripada SPM. So terlepas waktu SPM tak layak untuk sama belajar luar negara. Cuba waktu you pula. Alhamdulillah macam rezeki saya kan dapat offer-offer macam tu kan. So kita tak ada nak jangka. Jadi kita tengok apa yang kita minat, kita sendiri susun ke arah tu. Okey, seterusnya. Okey, poin saya yang kelima ialah become a bridge builder. Okay, yang ni paling penting lah. So bila kita dah ada yang kita build kita punya friendship, apa connection semua benda tadi, bila contoh adik-adik yang tak kira lah daripada sekarang kan, bila kita dah rapat dengan semua orang, maksudnya daripada sekarang ni lah, semangat yang kita kata sebagai semangat bash ni is semangat kita berkawan. Jadi bila sampai sekarang, contoh kalau kita ni jadi orang tengah, maksudnya jadi bridge builder, kita akan sentiasa dapat trust daripada orang tu. Maksudnya contoh kalau kata orang ni percaya kita, contoh orang cakap saya, kenal tak orang yang boleh buat print baju ni? Kita pun kita ada kawan ni. So kita linkkan dia orang dua ni. Tapi secara bisnesnya, saya boleh nak contoh adik-adik nampak okey nak buat baju, berapa kau ambil buat baju? RM30. So charge kali ni RM20, dapat untung RM20. Ini nak katakan bridge tu, itulah yang adik-adik dapat value daripada yang adik-adik bawa daripada mula-mula tadi. Contoh macam apa saya kata learn fast tu, software tu kan. Okey, orang kata software adik belajar pasal Photoshop lah, edit gambar. Sekarang minat IT kan, edit gambar. So buat Photoshop, edit gambar, guna AI ke Adobe Illustrator kan. Orang post dekat IG, orang tengok orang adik edit gambar. Kau boleh edit poster kan? Kau boleh tolong edit tak? Aku bagi RM20. Dapat rezeki tu. So saya bukan nak cerita pasal duit sekarang. Saya nak cerita bukan pasal bisnes ke apa, cuma nak cerita pasal value yang kita ada. Tak kisahlah sebagai bridge builder ke, nak kira pasal kita punya experience, skill ke. So benda-benda macam ni, benda ni yang buat adik lead tau. So daripada point saya tadi, daripada contoh kalau kata dalam belajar, adik dah belajar lebih pada orang, adik dah lead dalam kelas. Kalau dalam interview, adik dah ada belajar, contoh dalam universiti, dah belajar software, adik dah lead dalam lecture. So dalam kerja, kalau dah ada extra experience, maksudnya bekerja dengan orang tu, connection ni, bawa benda tu dalam interview. So orang dengar, oh dia ada ni, dia ni. So kita just nak tambah value dalam diri kita supaya diri kita boleh dijual. Faham tak? Dijual ni maksudnya nak jual diri, nak yakin, confident. Saya tahu ni, saya ni. Kita cerita biar kita ada proud, biar bangga dengan diri kita. Bangga positif way lah, bangga dengan bersyukur lah. Tapi itu yang kita kena bawa. So last kali kita sendiri lead semua benda, point 1 sampai 5 saya cakap tadi, kita kena control supaya kita boleh bawa ke positif way lah. Sebab kadang kalau kata orang ni, contoh dia ada connection,
boleh je dia ke arah benda-benda yang menyimpang kan, sebab connection dia dah ada ni kan. Tapi kita sendiri yang control benda tu. Kalau saya kata saya nak buat duha esok pagi, tiba-tiba esok tak buat, tu decision siapa? Kita sendiri kan. So semuanya berbalik kepada kita sendiri. So itu saja daripada saya. Nick, sorry ambil masa. So Nick boleh continue next slide. Thank you Nick. Okay. Nampak muka tak? Tak nampak muka saya. Tak nampak je. Jangan tak nampak. Sebab share screen tu je sebab share screen. Tak apalah. Okay. Nampak slide dia pun okey lah kan? Okay. Okay. Hi. Again, my name is Nick. Hari ni macam tadi Perem dah share serba sedikit tentang semangat batch and then apa yang korang boleh buat masa SPM. Okay, so saya punya bahagian pula saya akan cuba buat perkongsian apa yang korang boleh expect habis sekolah, apa yang korang boleh expect ada dekat luar sana secara general lah. Okay, so the title is What's Out There. Okay, so saya start dengan fokus SPM so dalam sorry nervous sikit. So satu prinsip yang saya pegang prinsip hidup saya pegang masa saya belajar dulu is know what you want to do and what you have to do. Maksudnya kena tahu apa yang korang nak buat dan apa yang korang kena buat. Contoh dia, kita semua ni pelajar tingkatan 4 kan. Kita pergi sekolah, tanggungjawab kita sebagai pelajar adalah untuk belajar kan. So kita apa yang kita nak buat, kita nak belajar. So seterusnya apa yang korang kena buat. So setiap orang ada cara belajar dia masing-masing, betul tak? Ada orang yang kena stay up malam-malam, ada orang yang pagi-pagi dia bangun, dia belajar awal pagi, 3-4 pagi ke. Ada orang yang kena belajar ikut video. So then itu adalah benda yang korang kena tahu. Okay, macam saya bagi contoh pengalaman saya adalah 2 benda. Okay, benda ni nampak macam berlagak sikit tapi ini adalah kebenaran. Saya masa sekolah, saya tak tidur masa cikgu ajar dalam kelas. Itu memang benda first yang saya buat. Saya takkan tidur masa cikgu ajar dalam kelas. Sebab apa? Sebab saya kena dengar sendiri apa yang cikgu cakap. Apa yang keluar daripada mulut cikgu itu saya kena dengar. Kalau tak, saya rasa tak seronok lah belajar tu. Dan benda kedua adalah saya masa buat homework, saya buat sendiri homework tu. Saya tak tiru orang lain. Itu cara. So kalau macam tak tahu sangat pun, baru minta either kawan ajarkan ataupun macam kalau mat tu kita minta macam nak tengok cara kau buat kerja, jalan kira kau boleh tak? Macam tu lah. Itu cara saya belajar 2 benda ni. Dengar cikgu fokus dalam kelas, tak tidur dan buat sendiri kerja rumah. Okay, seterusnya adalah saya benda lain yang saya buat juga adalah saya sejenis yang tadi last minute jugalah sebenarnya. Macam beberapa hari nak exam tu barulah nak buka buku kan. Tapi benda ni berkesan untuk saya. Sebab masa tu saya cepat faham dan saya cepat faham dan benda tu membantulah. Tapi saya disclaimer benda ni saya bukan nak suruh korang buat macam ni. Tapi kalau benda tu berkesan untuk korang, then go for it. Kalau ada jenis yang kena take time nak belajar, then do it your way lah. Saya ada kawan dulu nama dia Hanis Hazlin. Dia jenis yang memang daripada awal tahun SPM tu dia memang dah study. Masa cikgu tak ada dalam kelas pun dia study je. So, macam saya kagum lah dengan dia. Tapi saya tak dapat ikut lah sebab itu bukan cara saya. Okay. Itu je lah perkongsian saya untuk SPM. So seterusnya saya akan masuk ke dalam poin-poin untuk apa yang korang boleh expect bila korang dah habis sekolah. So tajuk dia adulting. So macam bunyi, adulting. Okay. First point is, once you step out of the school bubble, you're a young adult. Okay, korang habis je, tahun depan korang SPM kan? So SPM 17 tahun, habis je korang SPM, korang 18 tahun. Kan? So 18 tahun ni adalah satu umur kat mana korang dah start buat decision untuk diri korang sendiri. Faham tak? So macam
apa-apa yang korang nak buat dekat Malaysia ni, 18 tahun ni biasanya macam the lowest requirement umur lah. Macam korang nak ambil lesen ke, korang nak study ke, semua 18 tahun ke atas kan. So so jangan bunyi adulting ni nampak macam scary kan, macam oh pendewasaan, aku kena buat benda-benda yang orang dewasa dah buat. Tapi sebenarnya jangan takut dengan perkataan adulting tu, sebab ada satu plot twist dekat adulting ni is that korang boleh pilih apa yang korang nak buat. Korang boleh pilih benda yang korang suka untuk buat, macam Perem cakap tadi kan, pilih buat benda yang korang nak buat, dan korang boleh pilih jalan mana yang korang nak guna untuk future korang. Okay. So point saya yang kedua adalah take a break. Okay. Take a break ni in my personal opinion sangat penting lah. Okay. Kita ada dekat satu zaman yang mana semua orang dah aware dengan kepentingan mental health kan. So take a break ni, bila korang dah habis sekolah, korang boleh pilih kan korang nak buat apa. Korang nak kerja ke, korang nak belajar. Majoriti antara kita akan memilih untuk sambung belajar lah, betul tak? Sebab kita nak degree cepat. So bila kita ada degree, boleh choose pula nak sambung belajar ke master ke, sambung ke PhD ke, ataupun berhenti belajar sampai degree dan boleh cari kerja dan kembangkan korang punya jalan dekat situ pula. Andai katalah most of your friends decide to continue untuk sambung belajar, tapi korang dalam deep down korang rasa aku penatlah belajar, tak apa, take a break. Korang ambil masa untuk hilangkan serabut dekat kepala ni kan, macam sebab belajar tu memerlukan tenaga yang banyak, especially tenaga berfikir, betul tak? So macam tak apa, bincang elok dengan, biasanya mak ayah ni naklah kita belajar kan, tapi tak apa, bincang dengan mak ayah elok, cakap contohlah macam saya nak sulung kan, kakak rasa kakak nak berehatlah sekejap, nak take it slow kan. Bincang elok dengan mak ayah, confirm mak ayah korang akan faham. So ambil lah masa, tapi sementara katalah korang ambil masa take a break macam 1 ke 3 bulan kan, tapi sepanjang korang take a break ni, korang belajarlah soft skill yang ada, faham tak? Contohnya macam baking ke, macam saya minat anime, saya suka bahasa Jepun, so belajarlah pasal bahasa Jepun ke, bahasa isyarat ke kan. Kalau korang minat fotografi, belajar lebih mendalam macam mana nak edit gambar, macam nak ambil gambar yang lawa. Okay, korang boleh buat semua benda tu online je. Sekarang semua benda online, betul tak? Okay. So and then next point is, okay, ni soalan dia, what am I going to pursue? So ini diajukan kepada orang-orang yang decide untuk sambung belajar lah. Okay. So macam yang Perem cakap tadi, nak ambil, dah habis sekolahan lah, dah sambung universiti lah, nak sambung apa? So pilih benda yang straightforward je, pilih apa yang korang minat. That's it, that's your answer. So macam saya dulu masa sekolah memang saya otak matematik. Bab-bab sains tu macam lemah sikit lah sebab benda tu banyak membaca kan. Tapi kalau matematik memang saya laju. So habis sekolah saya rasa macam aku nak sambung lagi menghadap matematik. Aku suka nombor. So yalah, dulu masa awak muda-muda dulu kita macam tak banyak lagi macam mana tak dieksposkan lagi dengan career yang ada untuk matematik kan. So saya fikir matematik, engineering. So macam masa apply MARA ke, JPA ke, UPU, Matric, semua engineering. So and then sampailah grad, ambil engineering juga. Okay, tapi kena ingat satu benda, ada benda, some things yang korang buat might work for you, and then tapi ada juga benda yang mungkin tak jadi untuk korang. Ini pun saya alami juga masa saya belajar. Okay, saya apply MARA untuk chemical engineering, pergi dekat OSU. Okay, kita semangat lah.
dapat chemical engineering kan, macam bunyi macam wow, chemical engineering kan. It's like a dream lah for me. And then kita dah apply. Lepas tu pergi persediaan dekat Intech setahun setengah. Prepare. Lepas tu fly pergi US, OSU tu. Lepas tu 2 sem dekat sana, kita biasanya dekat kalau di universiti dekat US kena first atau second sem, first atau second sem korang kena ambil course-course yang untuk prepare korang masuk major tu. Macam saya nak ambil chemical engineering, kena ambil course-course engineering secara general. Dah masuk second sem baru apply nak pergi chemical engineering ke mechanical ke kan, baru spesifik lah. And then sebab OSU ni satu universiti yang course chemical engineering dia sangat top, dia punya macam antara top course lah dekat universiti tu. So dia jadi saingan dia sangat sengit lah, susah lah nak masuk pun kena dapat grade bagus, kena meet dia punya kriteria yang dia bagi kan. Malangnya saya tak lepas, okay, sebab dia punya tu terlalu tinggi, saya tak mampu nak catch up. Tapi apa yang saya buat adalah saya cari another course yang paling hampir dengan chemical engineering, which is food engineering. So kat situ dah berubah lah jalan saya kan, daripada chemical engineering tiba-tiba pergi food engineering. Kat sini lah, itulah maksud saya bila tak semua benda yang kita rancang akan berjalan macam yang apa yang kita nak. Tapi jangan risau sebab benda tu membawa macam dengan food engineering tu saya ada dekat mana yang saya ada sekarang, which is tengah continue study ambil master dekat UPM dalam food science. So in the end semuanya work out lah juga. Nak awak masa korang lalui tu mungkinlah korang rasa macam benda ni apa aku buat semua tak jadi. Tapi bila korang go through day by day, korang akan, bila korang dah in the future nanti, bila korang pandang belakang balik, korang akan nampak kenapa benda ni jadi macam ni. Macam tu. Tapi saya ini bukan doa, ni contoh andai katalah korang ambil satu course tu dan korang gagal. Andai kata korang gagal. Tak apa, sebab korang boleh start balik. Kita ada dekat dalam satu zaman yang orang dah tak pandang masa sangat dah. Faham tak? Maksudnya macam kalau kau nak start buat benda tu pada umur mana-mana pun, orang macam dah tak kisah. Orang akan tengok, zaman sekarang ni orang akan tengok apa hasil yang korang boleh dapat, macam tu lah. Okay, next point is try something new. Ini pun penting bila korang, once korang dah ada dekat luar sana, korang kena cuba banyak benda yang baru. Sebab dengan benda baru ni, korang dapat jumpa macam skill-skill baru yang korang tak pernah tahu yang korang ada, yang korang tak pernah tahu yang korang ada. So lah. And then ada benda yang biasanya macam dalam kepala kita, sebab manusia ni dia takut kan dengan benda baru, dia macam takut cuba sebab dia takut gagal, betul tak? Tapi ada benda yang sebenarnya yang korang tak pernah cuba tu, tapi benda tu paling adalah antara benda yang penting yang jadi dalam hidup korang. Tak, macam contoh saya dulu masa saya belajar kat US, saya masa first sem saya ambil kerja part time lah. Kita nak duit lebih kan. As a student, international student boleh kerja part time. Okay, tak apa, kita apply part time. So saya apply kerja sebagai housekeeper dekat hotel kat universiti saya. Housekeeper yang bersih-bersihkan bilik, yang tolak troli tu, itulah benda yang saya buat. Okay, mula saya apply benda tu dengan kawan saya seorang. So macam masa tu fikir, aku apply dengan kawan aku, tak apa, ada kawan seronok ni. Tapi lepas satu sem, saya buat benda tu, dia jadi bosan. Tapi mula-mula saya rasa macam benda tu macam, ada kawan je seronok. Tapi in the end, benda tu terbukti salah lah sebab saya tak enjoy kerja tu. So saya berhenti kerja. Lepas tu rehat, fokus belajar satu tahun. So masuk third year dengan masa third year tu rasa macam nak sambung belajar balik, nak sambung kerja balik lah. Lepas tu
banyak student Malaysia dekat OSU masa tu, diorang kerja as student assistant dekat kafe-kafe. Macam dekat universiti, OSU tu besar tau. So dia macam banyak kafe, banyak macam tempat-tempat student makan, diorang kerja as part time kat situ. So macam mula saya dengar macam, mau tak nak lah kerja kat situ, nanti kena basuh pinggan lah, kena tu, macam dalam kepala saya benda tu bunyi macam tak seronok kan, macam banyak benda yang saya tak nak buat. Tapi sebab saya apply juga sebab dia punya gaji mahal. Masa tu gaji dia $9 per hour. So macam antara kerja yang paling banyak lah gaji kan. So macam nak duit banyak cepat, apply lah kerja kat situ. Okay, kenapa benda ni baru bagi saya sebab saya ikut nasihat mak saya. Mak saya kata, kakak apply lah pergi dekat tempat yang tak banyak Malaysian sebab dia nak saya macam English bagus kan. So macam borak lah lagi dengan American. So macam okay lah, apply lah dekat cafe, Oxley Cafe tu. So masa dapat interview tu saya tanyalah, saya call, before apply, saya tanya dulu senior saya ada tak Malaysian lain, macam student-student Malaysia kerja kat situ. Lepas tu macam senior tu kata, oh ada seorang, siapa tahu nama dia. Lepas tu saya macam okey lah, boleh lah. Dalam hati macam okey boleh lah. Ada kawan seorang, boleh lah. Lepas tu apply. Masa dapat interview tu, masa dekat interview tu saya tanya, ada tak Malaysian lain kerja dekat situ? So tiba-tiba orang tu cakap, oh tak ada, awak je Malaysian dekat situ. Lepas tu saya jadi macam sudah tak ada pula Malaysian lain dekat situ. Jadi macam takut lah. Sebab kita nak masuk dalam satu benda, sebab saya nak buat satu benda yang tak pernah buat. Tak ada kawan pula. So jadi macam tapi tak apa, cuba. Tapi in the end, kerja sebagai student assistant tu antara benda yang paling saya bersyukur saya buat. Kenapa? Sebab masa first time saya kat situ, student assistant tu, first time saya student assistant kan, kira macam jawatan paling rendah lah situ. Yang tukang buat sandwich, yang tukang buat air, kena dengar macam orang-orang atasan. Lepas tu next semester tu manager saya cakap, Nick awak apply lah jadi student lead. Lepas tu saya macam, oh boleh ke? Saya baru kerja 1 sem. Lepas tu kata tak apa, awak buat kerja bagus. Okay, student lead ni macam kalau kat sekolah dia kira macam pengawas lah. Kan, dia macam tinggi sikit daripada student biasa. Level-level dia level-level pengawas lah. Dia macam kena awas. Dia still kena buat kerja tapi dia macam mengawasi student-student lain. Okay, kerja. Next semester tu, manager saya kata, apply student manager. Okay, student manager ni pangkat paling tinggi lah sebagai student kan. Which is kalau kita compare sebagai ketua umum lah kalau compare dekat peringkatan. So macam ketua umum ni paling tinggi kan. Bawah dia pengawas, bawah dia lagi student. Lepas tu macam cepat lah. Benda yang saya dulu rasa saya tak nak buat tapi sebenarnya benda yang paling saya happy buat. Dan yang paling bagusnya, saya dapat anugerah sebagai pekerja terbaik tahun tu. Dapatlah sijil daripada pihak Universiti OSU. Terbuktilah yang saya ni pekerja yang terbaik. Macam achievement je dekat situ. So konklusinya jangan takut untuk cuba benda baru. Okay, second last point is you do you. Okay, you do you ni maksud dia kat sini adalah korang buat apa yang korang rasa terbaik untuk diri korang. Jangan, ini macam bunyi macam klise kan, tapi macam jangan comparekan diri korang dengan orang lain. Maksudnya jangan terbeban dengan garis masa orang lain. Sebab bila korang kat luar sana nanti, korang akan bawa haluan masing-masing, betul tak? Okay, macam ada orang, macam saya cakap tadi, mungkin ada orang yang dia nak berehat sekejap, nak kerja lah, nak cari duit. Okay, tak apa, you do you. Ada orang yang dia nak belajar, aku nak PhD, tak apa, you do you, go. Sambung belajar, ambil master, ambil PhD, kan? Buat yang terbaik. So, itulah penting dia jangan terbeban dengan garis masa orang lain. Saya bagi analogi lah. Okay, dulu saya kuat berlari kat sekolah. Saya suka bersukan kat sekolah. Dulu saya masuk lari 1 meter, 200 meter kan. Okay, analogi dia gunalah lumba lari ni. Okay, kita lumba lari 200 meter, kita start daripada tengah-tengah tu, betul tak? Ada lorong 1 sampai lorong 8. Lorong 1, peserta dia kat belakang sekali. Kenapa? Sebab dia punya bulatan paling kecil. So dan peserta lorong 8 depan sekali, betul tak? Sebab dia punya bulatan paling besar. So adil lah dekat situ. So apa analogi dia? Bila korang kat luar sana, lari je dekat lorong korang. Betul tak? Sebab kalau katakanlah korang
daripada lorong satu ni tiba-tiba ambil keputusan untuk compare diri, lari pergi lorong 8 kan. Korang dah kat belakang, lepas tu korang pergi pula dekat tempat yang paling besar. So jadi kat situ korang jadi macam korang membebankan diri korang sendirilah. So itulah point dia, jangan terbeban dengan garis masa orang lain. Pukul berapa dah? 10 suku dah. Okay. Last point. Okay, last sekali is friends. Okay. Point ni bunyi dia macam sedih sikit lah. Okay, bila kita dah keluar nanti, kita dah habis sekolah kan. Okay semua saya rasa dekat semua orang dekat sekolah dia ada geng-geng dia sendiri, betul tak? Masa saya belajar dulu pun ada geng-geng saya jugalah. Perem pun ada geng-geng dia. Okay, lepas tu so bila kita dah keluar, kita obviously lah kita akan masuk dalam environment baru dan kita akan jumpa orang-orang baru. Dan orang-orang baru ni biasanya akan jadi kawan-kawan geng-geng kita yang baru. Dan kat situ kita dah start drift apart lah from kawan-kawan kita yang lama kan. Kecuali dengan geng-geng lama kita lah, mungkinlah kita akan still in contact dengan diorang. Itu reality dia lah. Sedih tapi itu reality dia. Tapi in the future, ini nasihat saya sebab ini apa yang saya buat. In the future jangan takut untuk reach out to your old friends. Macam apa yang saya buat, kita sekarang media sosial kan. So saya literally follow semua orang, kawan-kawan saya yang lama kat sekolah tu. Kalau pergi IG tu memang boleh tengok lah siapa yang saya follow. Dekat Twitter pun saya follow. Kenapa saya follow? Sebab saya nak tengok perkembangan diorang dah kahwin ke, diorang dapat kerja baru ke, apa thoughts diorang. Macam okay, bila saya follow Perem, saya baru tahu diorang ada Volta Kreatif. So macam, kawan aku ada bisnes dia. So macam kita as a friend support lah. Saya ada beli Quran dengan Perem. Tahu lah Quran dia, belilah dengan dia. Okay. Tapi itulah, jangan takut untuk reach out dekat kawan-kawan korang yang lama. So konklusi dia, bila korang dah keluar nanti, korang jangan rasa takut untuk buat benda baru. Don't be afraid with life lah. Sebab kat luar sana nanti confirm serious. Zaman sekarang ni memang akan banyak opportunity untuk korang. If you see one opportunity, then grab it lah as fast as you can. And then enjoy lah the learning process of life. Gitu. Okay. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, thank you Nick. So sekian daripada saya dan Nick. So any question daripada adik-adik? Saya nak tambah sikit yang Nick cakap pasal kawan tu lah. Saya cakap boleh katakan kat mana pun kita jangan tinggal kawan-kawan. Maksudnya ada kawan-kawan yang mungkin kita boleh kata-kata cicir ke apa kan, kita boleh bantu. Ada banyak sangat kawan-kawan kita kat luar ni, dekat sekolah ni kan. Kita kan ada macam form baru, form lama semua. Tak kisah benda tu. Semua sebab kita boleh berkawan dengan semua orang dan semua orang ada kelebihan masing-masing. Cuba reach out macam ni cakap. Contoh saya dengan Yus tu lama jugalah tak jumpa. Last pergi wedding dia dulu, sekarang ni dah ada anak walaupun. So baru tahu sebenarnya company kita orang dah pernah sekali punya dulu. Awal tahun hari tu kita orang dah pernah program sekali. Cuma tak jumpa depan lah sebab virtual kan. So bila buat program ni baru jumpa balik macam itulah nak katakan betapa pentingnya kita dengan circle kawan-kawan. Okay, Cikgu Awin ada. Hai Cikgu. Okay, so itu saja dari saya dan Nick. Kalau adik-adik ada soalan sekarang boleh tanya, boleh buka mic. Ada apa soalan ke? Sekejap, saya cek sini. Saya. Okay. Saya nak tanya pendapat Abang Lokman dengan Kak Nick. Dengan kalau pendapat
untuk peluang pekerjaan untuk maybe 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang untuk pandemik ni? Okay, good question lah. Sebab itu yang kami cuba datang sekarang ni. Sebabnya kami ni antara batch yang maksudnya dah habis belajar dan juga kerja. Mostly kawan-kawan abang ni affected daripada COVID ramai. Maksudnya hilang kerja, gaji kena potong, macam-macam. Jadi sekarang apa yang saya boleh suggest, saya nak kita semua ni tambah value sendiri. Value dalam diri maksudnya skill yang kita nak bawa. Okay, contoh macam saya cakap tadi, kalau katakan kita belum dapat peluang pekerja, dapat peluang pekerjaan, kita boleh go through dengan macam-macam skill yang kita boleh polish daripada sekarang. Macam ni cakap tadi kan, buat video editing, photo editing, nak buat grafik apa semua, tak ada masalah. Kita boleh buat sekarang. Maksudnya asas skill tu, bila kita bawa ke kerja, maksudnya secara virtual, maksudnya sekarang mostly kerja, macam saya sendiri pun, saya kerja online, mostly semua masuk work from home lah sekarang, kita kerja di rumah. Jadi kita dah biasa dengan banyak-banyak skill ni, kita boleh guna dalam macam-macam bidang. Jadi janganlah terikat dengan tak ada peluang pekerjaan ke apa semua. Kita anggap semua ni ada hikmah satu. Kita anggap rezeki kita bukan sekarang kalau tak dapat kerja. Tapi cubalah cari skill-skill lain. Sebab tu kalau kita ramai orang try approach nak buat business tu business ni, tak ada masalah. Mungkin tu diorang nampak alternatif lain untuk diorang gain income, nak dapatkan ni kan, walaupun tak ada gaji tetap bekerja, diorang dapat ni. Jadi expectation saya dalam masa 10 tahun mungkin lah kan, kalau kita tak pandemik sekarang, mungkin secara virtual ni dia boleh kekal, boleh katakan 70% daripada kita belajar, daripada kita bekerja secara online. Kalau ada kerja kan macam tak kisahlah bidang, kalau katakan secara online pun still boleh perform. Sebab apa? Kita dah prepare skill-skill kita untuk masuk online ni. Macam tu. Oi, Cikgu Azizi ada. Cikgu. Oh. Sihat cikgu Sorry, adik apa nama tadi? Terjawab soalan. Terjawab, terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, ada soalan lain ke? Cikgu Azizi lah macam sekarang lah. Makin handsome kan? Oh, handsome. Makin. Steady. Okay, adik-adik lain ada soalan lain ke nak tanya? Cikgu ke nak tanya? Manalah tahu ada soalan. Okay, daripada adik-adik. Saya nak tanya bang. Okay, silakan. Saya nak tanya pendapat Abang Lukman dengan Kak ni. Contoh macam nanti bila dah habis SPM kan kita orang akan pilih course apa yang untuk kita orang teruskan. Contoh macam kalau saya minat dekat something yang saya tak pernah cuba, tapi benda tu macam membebankan saya. Tak pun dia macam subjek yang susah lah. Okay, sama ada saya patut teruskan kepada subjek tu ataupun saya teruskan kepada benda yang saya dah mahir. Faham okay, tak? Ni. Faham? Okay. Dia tricky sikit lah soalan tu, tapi faham. Dia macam sebab nampak macam risky kan, macam 50-50. Tapi nasihat saya, kalau awak rasa awak boleh carry benda tu, sebab kita semua mostly memang akan start daripada scratch. Saya dulu masuk engineering pun saya macam, engineering benda yang aku nak belajar ni memang kosong. So tak apa untuk cuba. Macam nasihat saya, just go for it lah. And tapi kena yakin lah benda tu, and then if kalau benda tu dah macam masa korang belajar tu memang nampak lah macam start susah dia kan. Kita belajar memang susah lah semua benda, tapi jangan give up lah benda tu. Just go for it and yakin yang korang boleh survive benda tu.
saya tambah sikit dia sebenarnya kan yang penting kita nampak dia punya key tu tau. Contoh kalau kata macam saya daripada bawa daripada SPM, saya punya result saya tak tahu pun saya punya kelebihan kat situ. Saya tengok result, oh saya ada LK A+ ni, maksudnya okey, aku punya jalan ke sini. Tapi apa yang saya nampak key dia daripada sekarang yang saya bawa is design lah. Maksudnya daripada dulu aku duk melukis, masuk arkitek pun duk buat design bangunan, keluar-keluar minat kat design. Jadi tak perlu terikat pun dengan kita punya laluan yang macam kalau kata arkitek belajar arkitek keluar-keluar kena jadi arkitek, tak perlu. Tapi kita punya key dia kita nampak kita boleh bawa is design. So saya bawa lah, carrykan design tu. Jadi untuk mencuba benda baru ni tak ada masalah. Dan kalau kata adik minat, daripada sekarang cuba polish dulu benda-benda, try dulu buat benda kita minat. Tak semestinya benda yang kita minat tu work untuk kita. Tapi kalau kita dah polish dari awal, kita mahir, and then kalau in term of competition dengan orang lain, contoh dalam interview, adik dah polish benda tu, adik dah lebih, so adik sendiri rasa, oh aku dah ke depan, aku dah ada proud tu, confident tu ada. So bila ada confident tu boleh carry sampai ke depan tu. Macam tu lah. Tak ada masalah pun nak go for dengan minat sendiri. As long as kita mula sentiasa lebih pada orang. Cuba ada value tu, create daripada awal. Contoh kalau kata minat fotografi. Tak apa, cuba explore, tengok gambar-gambar macam mana, angle shake, try. Kalau ada sekarang phone, tengok phone, buat phone. Kalau tak ada kamera lah, guna phone. Kalau tak ada kamera, go through kamera. Tapi tak perlu pun nak kata sambung fotografi, degree in fotografi, tak perlu dek. Tapi come out dengan contoh, banyak lagi skill kalau kata media. Dia general media, tapi awak dah ada skill fotografi, so awak dah ada value awak, bawa ke dalam bidang media, so dah ada satu value yang besar. Itu point saya lah. Okay, thank you. Next question. Ada soalan dekat komen. Okay, terima kasih bang. Cikgu Mazrul ke tu? PM Cikgu Mazrul. Bila kita Nak target goal untuk bidang sebelum keluar result atau selepas, mana yang elok? Okey, ni sila. Okey daripada susah tak soalan ni. Tapi daripada personal experience saya lah. Okay, bila kita habis SPM, katalah kita nak sambung belajar kan. So kita kena ada general idea lah. Nak sambung apa, sebab general idea ni maksudnya course apa. Macam secara general lah. Macam saya dulu nak sambung belajar engineering. Okay, engineering tu still general kan. Tapi masa tu result tak keluar lagi lah kan. Tapi dalam hati tu macam okay, aku nak sambung engineering. And then bila dah keluar result tu, kita tengok, kita compare. Boleh tak aku nak sambung dengan course yang aku nak ni dengan result aku. So kat situ barulah kita spesifikkan lagi kita punya target goal nak apply tu. Lepas tu macam dah tengok kan, okay, kuat dekat mana, dekat bio ke, admat ke, kat situ baru kita boleh tengok lah kita strong dekat subjek mana dan buatlah target goal yang lagi spesifik. Betul, kalau saya pun saya prefer lepas result lah. Sebelum result tak ada masalah untuk kita study nak contoh bidang ni macam mana, bidang ni macam mana. Tapi bila dah dapat result, kita tahu sebenarnya apa yang sebenarnya kemampuan kita dengan jalan kita. Sebab saya tak expect pun tengok result macam ni kan. Dia ada satu cerita tau saya dulu kalau semua ada masa kan. Waktu tu Cikgu Azizi kelas ketua kelas HR. Guru kelas HR. Cikgu Azizi yang bagi saya result SPM. Dia bagi slip result SPM. Nak jadikan cerita, waktu tu CM dah cakap kat saya, Rem, result kau ni 5A. Okay, tak apa lah, reda lah. Okay, 5A. Sampai-sampai Cikgu Azizi keluar result slip 8A. Ush, 8A. Nak gitu, bagi tahu kat mak saya tu, 8A dah call semua. Dah sekali Cikgu Azizi salah bagi slip. Itu slip kawan saya. Astagfirullahalazim. Sampai sekarang budak-budak ni bahan saya cikgu. Dia cakap Cikgu Aziz salah bagi slip. Dia bagi slip orang lain 8A punya result. Dia cakap, dia tengok balik keluarlah result yang 5A tu. Okay, tak apa lah, kita tengok balik lah. Alhamdulillah lah. Dah lah waktu tu announce yang dapat BM sekolah kita 2 orang je B. Oh, mak saya alhamdulillah 2 orang. Rupanya 2 orang tu anak dia. Aduh, jam. BBM waktu tu cikgu. Confident tu. Saya daripada first exam sampailah ke
final punya apa, test ke apa, percubaan ke tu, confidentnya pasal B. Macam tu lah, tak ada rezeki. Alhamdulillah lah. Okay, next. Adik-adik ada question lagi ke? Oh, Kak Go ada. Kimia dengan AMAT tu susah ke masa SPM? Ni Kimia honestly kimia dengan NMAT tu subjek strong saya lah, antara subjek-subjek yang saya suka, sebab dua-dua subjek ni memang main dengan nombor. Saya memang otak nombor, so saya memang perform lah. Bagi saya tak susah lah, tapi itu antara satu sebab tak susah. Kenapa? Sebab memang saya follow apa cikgu cakap. Cikgu suruh macam ni, buat. Dengar cakap cikgu. Sebab itulah. Memang apa yang keluar daripada mulut cikgu, keluarlah dekat paper SPM tu. Kita ikut. Alhamdulillah perform masa SPM. So dengar cakap cikgu, insyaAllah tak susah. Gitu. Itu jawapan ni lah. Saya insyaAllah dua-dua okey. AMAT ke kimia ke? Kimia bagi saya susah lah awal-awal tu. Maksudnya saya untuk kalau ikut exam memang tak perform pun kimia. Tapi tu saya kata bila go through balik ujung-ujung tu saya, sebab kita dengan saya tu CM cikgu Rabi kan, kimia. So kita dah dapat peluang rapat dengan cikgu ni, sebenarnya selalu jumpa, warden pula tu. So time tu lah saya cuba tanya soalan ke benda kan. Jadi instead of daripada kata percubaan dapat CG ke apa, boleh go for B kan. Macam tu lah. Kita target untuk step up lagi. Macam tu. AMAT saya okey kan Cikgu Azizi. Saya A kot SPM. AMAT. Okay, next question. Adik-adik ada soalan lagi ke? Kita buka mungkin dah soalan ke? Dah pukul 10.30 ni. Kalau ada beberapa soalan boleh tanya. Nak feel free untuk tulis dekat chat, tak ada masalah. Boleh chat dekat ni, dekat chat box ni. Tanya soalan apa-apa. Okay, adik-adik ada apa-apa last question? Satu lagi soalan ke? And then kita boleh end kita punya session malam ni pukul 10.30 lah. Okay, kalau tak ada kita end je lah. Kita end kita punya session malam ni. Okay, Nick, last word untuk adik-adik. Last word Dulu pakai dia sekarang. Cikgu soalan dah tamat. Lokman dulu pakai D-curve sekarang ada jam aku nak jawab soalan ni. Lokman nak jawab dulu ke soalan tu? Boleh. Tak, adik macam ni lah, cerita jujur macam ni tu. Saya masuk D-curve tu, saya first jumpa, saya interview dengan dia punya staff lah. Masuk interview dengan staff. Lepas tu, saya dah keluar tu, dapat call balik. Datuk nak jumpa sendiri. So saya pun geletar lah nak jumpa Ali Syukri kan. Dia ajak duduk sebilik dengan dia kan. Lepas tu interview dengan dia. Interview. Lepas tu macam okay. Dia cakap okay lah boleh lah start kerja hari ni semua ni. Saya cakap terus kerja ni. Dia cakap okay tak rezeki lah alhamdulillah kan kerja. Lepas tu tak lama tu kerja kita orang. Saya budak-budak baru biasa lah. Dia suruh dengar lagu YouTube dia. Lagu baru dia. Memang kita orang lah kena dengar dulu. Sedap ke tak? Sedap Datuk. Best ke tak? Best Datuk. Sebab ni cakap tak sedap. Sebab kita tahu benda tu nampak macam tu, tapi tu YouTube dia tu banyak buat duit tu. Okay, lepas tu nak katakan pakai D-curve ke tak jujurnya pernah lah dijadikan testimoni sekali. Waktu dulu kita orang staff-staff ni, siapa nak pakai tu dia bagilah cuba kan produk baru kan. Time tu dia suruh saya pakai produk kurus. Menjadi alhamdulillah turun dah dekat 5-7 kilo tu. Tapi gitulah kan, kita akan tahu dah benda tu jenis produk ni kan. Yang apa secara fizikal jugalah kita workout semua tu juga yang betul-betul healthy kan. Tapi kalau cikgu tanya pernah ke tak pernah cikgu, orang di Herb semua pernah. Time tu semualah cikgu nak beli barang di Herb, kontak saya cakap nak diskaun ni. Aish. Buat macam di Herb saya punya pula dia punya minta diskaun. Tapi memang ada pun staff price kan. Tapi itulah pengalaman. Sebab kalau kata apa tu Ali Syukri ni memang saya respect dia bab tu lah.
kita tengok walaupun mulut dia macam tu kan, even pandemik ni pun dia still maintain sale dia 4 juta 5 juta dalam 3 bulan kan. Tapi itulah nak nampakkan kita nampak secara fizikal macam tu tapi strategi dia macam-macam. Itulah reality sekarang kan. Okay, Nick sambung balik. Last word. Last word good luck lah untuk semua form 4 yang ada. Jangan stress lah. PDPR ni susah. Saya pun sambung master belajar online juga, faham susah dia tu. Tapi kalau perlukan masa rehat, rehat betul-betul. Jangan stress. Good luck lah dekat luar sana nanti. Gitu. Okay dah. Okay, thank you Nick. So last word kepada saya, jaga hubungan dengan semua orang, kawan-kawan daripada zaman sekolah. Dengan cikgu-cikgu pun, walaupun kita tahulah ada yang kita ada penggaduh, maksudnya cikgu tahu kita nakal dulu ke apa benda kan, tapi semua itu pas. Maksudnya kita tunjuk dengan diri kita apa pencapaian kita sekarang, bawa balik ke sekolah, jangan lupa balik sekolah sebab benda ni tak merugikan kita pun. Sekarang ni mungkin one day nanti adik-adik ni salah seorang yang tolong saya in future nanti waktu zaman bekerja, tak tahu kan. Jadi inilah inisiatif yang saya boleh tunjukkan untuk kita sesama besarkan balik kita punya connection, tak kisahlah generasi mana pun kan. Dan hubungan sesama cikgu dengan mak ayah tu paling penting, dan juga hubungan dengan Tuhan tu sentiasa kena jagalah. Okey, itu saja daripada saya. Cikgu-cikgu nak tambah ke, Cikgu Awin? Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih pada Abang Lukman, pada Kak Nik, pada semua guru yang join untuk program malam ni. Semoga semua anak-anak Damascus dapat sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian kita malam ni. Terima kasih untuk semua alumni. InsyaAllah. Thank you cikgu. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Tahniah. Terima kasih Nick, terima kasih Luqman atas perkongsian malam ni. Tahniah untuk awak tua. Tak nampak muka lah. Suara siapa tu? Cikgu mana? Cikgu baru Cikgu Suhana. Oh, Cikgu Suhan. Terima kasih cikgu. Cikgu Gigi. Okey, terima kasih. Okay, cikgu. Fridge magnet. Fridge magnet. Budak kena study luar lah fridge magnet ni. Terima kasih. Tahniah. Sihat cikgu. Alhamdulillah.